Terima kasih Cik Puan pengurusi majlis. Terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor di atas pengenalan yang panjang lebar tadi. Yang Berbahagia Profesor Datuk Nur Aini binti Haji Mokhtar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Yang Berbahagia Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Penolong Naib Chancellor, pegawai utama universiti, pegawai kanan, para pensyarah, para hadirin jemputan, para pelajar semua yang saya kasihi sekalian, dan juga saya rasa amat bertuah pada pagi ini kerana keluarga saya dapat hadir bersama, dan juga mentor saya Profesor Muhammad Zamri Saad yang berada di sebelah sana. Prof, boleh diri sekejap? Okey. Tajuk syarahan pada pagi ini memang berbelit sedikit untuk orang yang bukan dalam bidang ini, kita memahaminya. Tajuknya adalah Mucosal Immunity, Disease Animal Vaccination and Disease Prophylaxis. Jadi sebelum saya mulakan ni, saya ada satu quote daripada Mandela. This is actually from our previous rector, Kustem. He said, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Actually, this quote is from Nelson Mandela. So I decided today to deliver my speech in Bahasa, interchangeably with English at a certain topic. Okay, saya mulakan syarahan ini dengan tentang haiwan di dalam Al-Quran. Menurut scholars, there are about 29 animals mentioned in Al-Quran. Among them are cattle in the Surah Al-Baqarah, dog in Al-Kahfi, bee An-Nahl, ant Al-Namal, spider Al-Ankabut, and elephant Al-Fil. Some of these are source of proteins in human diet. Well, I know that most of you like meat protein from animals, but some decided to go vegetable, as a vegetarian. But actually, meat protein is better because it is readily absorbed by your system. Okay, pada zaman dahulu, bagaimana orang mendapatkan protein? Mereka memburu haiwan daripada padang-padang, daripada lembah dan sebagainya. Dan kegiatan pemburuan ini apabila berlangsung dengan jangka masa yang panjang menyebabkan bilangan haiwan yang diburu bertambah kurang. Apa yang berlaku adalah mungkin disebabkan oleh bencana alam ataupun overhunting, aktiviti yang disebabkan oleh pemburu-pemburu haram dan sebagainya. Dan pada waktu itulah manusia memulakan proses domestikasi ataupun penjinakan haiwan. But bear in mind that not all wild animals can be domesticated. Profesor Jared Diamond daripada UCLA menggariskan 6 kriteria untuk haiwan yang boleh dijinakkan. First, they are not a picky eater, tidak cerewet dalam memilih makanan. Second, reach maturity quickly. Kita tak naklah bela macam kita pelihara gajah 2 tahun baru dapat anak. So kita perlu dapat kitaran yang pantas untuk menghasilkan hasilan-hasilan ternakan. 3, willing to breed in captivity. Docile in nature, iaitu jinak. Less tendency to panic and flee. Conform to a social hierarchy dominated by strong leadership. Maksud dia honor ke manusia ini sebagai tuan dia. Jadi kalau haiwan ni tak ada tuan, sangat berbahaya. Dan antara haiwan yang pernah didomesticate adalah seperti yang di dalam kolom yang berwarna putih, iaitu kuda, biri-biri, kambing. Dan tak ada pun orang pelihara dalam ladang yang besar kuda belang. Sebabkan sifat-sifat dia tidak menepati 6 garis panduan tadi. Dan juga haiwan-haiwan. Bila saya lihat
Elk ini saya teringat seorang profesor daripada UMT, Profesor Hamdan pernah berkata, tapi haiwan yang digunakan adalah gazelle. Setiap hari gazelle terpaksa berlari lebih pantas untuk mengelakkan daripada terkaman singa. Begitu juga ahli akademik, setiap kali mereka terpaksa mengejar kecemerlangan untuk mencapai tahap yang telah ditetapkan. Adalah menarik untuk mengetahui bahawa anjing adalah haiwan pertama yang didomestikasikan oleh manusia. Dia pada 14,000 hingga 30,000 sebelum Masihi, anjing telah pun menjadi teman manusia. Anjing telah menjadi sahabat kepada anak-anak, guide untuk orang yang buta, menjadi anjing pengesan dan juga menjaga ternakan. Tetapi ada juga keburukan peternakan ataupun peladangan haiwan. Dan untuk ini saya akan terangkan tentang kelebihannya. Jadi apabila haiwan dipelihara dalam keadaan di dalam ladang, maka sistem pemeliharaan yang baik tentang makanan, pembiakan dan pembuangan hasil produk dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam masa yang sama, dia boleh meningkatkan standard of living farmers yang dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan juga menerusi aktiviti cross breeding. So haiwan-haiwan yang hybrid ini akan menghasilkan lebih banyak food products dengan supply yang lebih sustainable. So ini adalah contoh ladang-ladang yang besar yang dilaksanakan oleh company-company yang terlibat dalam peternakan haiwan. Dan inilah hasilan-hasilan yang setiap hari saya rasa kebanyakan daripada kita menikmatinya di dalam hidangan kita. Dan ia juga dapat mengurangkan tekanan kepada forest stock. Tak adalah orang setiap kali pergi memburu. Before this, Profesor Tajuddin telah memberikan syarahan tentang perburuan, fatwa daripada Mak Idam, kalau tak silap saya. Then it facilitate easier collection and harvesting, sebab semuanya ada setempat, tak perlu lagi keluar memburu, tak perlu lagi mendapatkan haiwan-haiwan liar. Tetapi ada juga keburukan animal husbandry. Yang pertama, loss of some ecological functions played by the forest when the farms replace natural forest. Of course, natural forest dia ada service, ecosystem service. Land degradation, air pollution, water shortage, loss of biodiversity, climate change, and also disease transmission by livestock activities. Jadi kegiatan mengurung haiwan juga mengakibatkan susceptibility ataupun mereka lebih cenderung untuk mendapat penyakit. Okey, bila kita berkatakan tentang penyakit, ada dua jenis penyakit dalam ilmu perubatan. Yang pertama adalah communicable disease. Okay, communicable disease adalah penyakit yang disebabkan oleh spesifik infectious agent ataupun pathogen. Dan juga produk-produk toksik yang dihasilkan oleh antigen tersebut. Dan ia boleh dipindahkan daripada manusia kepada manusia atau haiwan kepada manusia ataupun haiwan kepada haiwan, dan juga boleh dipindahkan daripada persekitaran kepada manusia. Yang kedua adalah non-communicable disease, iaitu penyakit yang boleh dipindahkan daripada haiwan kepada haiwan, yang tidak boleh dipindahkan. Yang tidak boleh dipindahkan. Jadi penyakit ini contohnya pada manusia, diabetik. Kalau kamu berkahwin dengan orang diabetik, kamu tak akan dapat penyakit itu, walaupun kamu ada direct contact dengan dia. Tetapi kalau penyakit seperti yang disebabkan oleh bakteria, maka kamu boleh dijangkiti. Jadi ini ada dua perbezaan antara communicable dan non-communicable. Saya bagi contoh. Untuk non-communicable disease, hernia. Bukan pada manusia saja ada hernia, tetapi pada ternakan seperti lembu je pun ada hernia. Penyakit ini tidak boleh berjangkit pada ternakan yang lain. Ataupun hoof injury, yang disebabkan oleh kecederaan. Untuk communicable disease, contohnya Newcastle disease.
okey, ataupun NDV. Disebabkan oleh NDV virus. So virus ini menyebabkan terpusingnya kepala ayam itu, dan keadaan ini dinamakan torticollis, ya. Dan juga pembengkakan kepada nodus limpa, ya, pada ternakan kambing disebabkan oleh penyakit caseous lymphadenitis. Okey, seperti yang saya katakan tadi, infectious disease ini boleh disebabkan oleh bakteria, parasite, protozoa, virus, prion, dan syarahan saya selepas ini akan menumpukan kepada bakteria, dan itu adalah bidang kepakaran saya. Dan selalunya manusia memang takut apabila berlaku suatu penyakit, kerana mereka tidak mengetahui apakah punca penyakit tersebut berlaku. Dan apabila ketakutan itu ditunjukkan oleh manusia seperti dalam gambar ini, bila berlaku penyakit bird flu, mereka membakar ayam mereka hidup-hidup, ya. Dan juga membunuh ternakan seperti biri-biri dan membakarnya untuk mengelakkan daripada ia tersebar kepada haiwan ternakan yang lain. Sebenarnya memang banyak cara untuk mengawal animal disease. Ada yang melalui natural selection. Kalau kita belajar natural selection ni, Darwin pernah menyatakan dalam teorinya. Ataupun management of animal movement, kita kawal pergerakan haiwan yang tidak pernah terdedah kepada sekitaran yang baru. So kita kawal pergerakan dia, kita buat karantin dulu sebelum kita lepaskan kepada haiwan yang berada di dalam ladang kita. Okay? Dan juga control and prevention ini dibuat untuk promote and preserve health, to restore health when it is impaired, and to minimize suffering and distress. So the objective to eradicate, eliminate, and minimize the impact of diseases and disability. So if none of this feasible, to stop the progress of the disease from spreading, if none of these are feasible, so the step is to stop the progress of disease from spreading to other animals. So ini yang dinamakan prophylaxis tadi, ya. Prophylaxis dalam kamus medical dictionary, prophylaxis adalah measure taken to maintain health and prevent spread of disease. Okay. In this case, if the disease is in progress, maksudnya penyakit sedang berlaku, so ubat akan diberikan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Contohnya penggunaan antibiotik. Tetapi antibiotik ini tidak boleh diberi tanpa jangkitan, sebelum jangkitan disebabkan oleh bakteria berlaku. Namun begitu dalam ilmu perubatan, antibiotik juga diberikan kepada pesakit yang tidak sakit. Contohnya mereka yang telah menjalani pembedahan open heart surgery, dia diberikan dulu antibiotik. Ataupun pesakit AIDS, okay, dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan. Cuma antibiotik, walaupun dia mempunyai kebaikan, antibiotik juga mempunyai keburukan. Antibiotik ini sebenarnya dijumpai oleh Alexander Fleming pada tahun 1928, 28 September, sewaktu beliau menjadi bacteriologist on duty di St. Mary's Hospital. Dia pergi cuti di Scotland, dia lupa nak masukkan culture dia ni ke dalam peti, dan bila dia balik, dia nampak ada satu mob ataupun kulat. Masa tu dia decide untuk rehat dulu, tidur. Besok pagi bila dia bangun, dia lihat balik kulat ni, apa yang menarik adalah perencatan yang dilakukan oleh kulat ini terhadap bakteria Staphylococcus yang tumbuh pada koloni ataupun pada media tersebut. So, inilah permulaannya orang menjumpai antibiotik. Ini adalah penicillin, yang pertama dijumpai. Dan pada waktu itu, sebelum tahun 1930, tidak ada ubat pun untuk jangkitan bakteria. So, kita kena ingat bahawa antibiotik digunakan untuk menyembuhkan ataupun memusnahkan bakteria dan bukannya virus. Jadi doktor selalunya lebih janganlah pula bergaduh dengan doktor untuk mendapatkan antibiotik, ya.
kerana mungkin penyakit itu disebabkan oleh virus dan bukan disebabkan oleh bakteria. Dan kalau kita tengok semenjak penjumpaan antibiotik, so dia mengurangkan kematian yang disebabkan oleh jangkitan pada manusia daripada 283 kepada 59 pada tahun yang dinyatakan di atas. Okey, bagaimana antibiotik ini bertindak? Antibiotik sebenarnya mempunyai dua cara. Yang pertama, bactericidal, iaitu dia membunuh terus. Macam mana datang cidal ni? Suicide. So bactericidal. Dan yang kedua adalah bacteriostatic, prevent the bacteria from dividing. Okay? Dan mode of action dia sama ada broad spectrum ataupun spektrum luas, dan membunuh bakteria daripada gram positif, gram negatif, ataupun bakteria yang terletak antara dua. Narrow spectrum kill specific type of group of bacteria, contohnya erythromycin. Dan kalau kita tengok carta ini, Mycobacterium ini adalah antibiotik yang bersifat narrow spectrum sebab dia hanya memusnahkan bakteria Mycobacterium. Tetapi ada juga antibiotik yang cross antara Mycobacterium dan gram positif. Ini adalah broad spectrum, broad spectrum, broad spectrum, broad spectrum dan broad spectrum. Jadi doktor tidak akan berikan kita antibiotik yang sangat kuat kecuali doktor tu adalah orang yang malas, ya. Kerana dia tak mahu kita datang lagi, dia selalu bagi kita penicillin ataupun tetracycline, ya. Jadi kita hati-hati bertanya pada doktor apakah jenis antibiotik yang digunakan. Dan mode of action antibiotik ni boleh mengakibatkan pemusnahan dinding sel pada bakteria, dan dia menyerang ribosom yang bersaiz 30S dan 50S. Dalam manusia ada tak ribosom? Ada. Kenapa antibiotik itu tidak menyerang ribosom kita? Kerana saiz ribosom kita 80S dan subunit adalah 60S dan juga 40S. Dengan itu antibiotik tidak akan memusnahkan ribosom, okey, yang terdapat pada tubuh kita manusia. Jadi antibiotik boleh membezakan nak menyerang yang mana. Sebab apa? Kalau kita makan dan dia serang ribosom kita, kita pun termusnah, ya. Okey, ini adalah contoh bakteria yang telah didedahkan kepada penicillin. So dinding sel dia telah pun mengalami kerosakan. Bila dia mengalami kerosakan, dia tak boleh cantum balik disebabkan oleh tindakan antibiotik. Tapi malangnya, saya ambil contoh pada manusia. Sekiranya manusia itu diberi antibiotik, apa yang mereka akan lakukan adalah pada hari pertama mereka ambil, okey, tiba hari ketiga, pada waktu ini mereka rasa dah sembuh. So dia akan buang, letak ke tepi antibiotik. Kemudian apa yang berlaku? Jika antibiotik itu disasarkan sehingga hari ke-10, hanya separuh saja bakteria yang mati. Dan masih ada bakteria yang masih hidup. Dan bakteria ini terus mengganda. Disebabkan suhu tubuh manusia adalah 37 darjah Celsius, sama dengan inkubator yang digunakan. Bakteria boleh masuk ke dalam tubuh kita, maksud dia kita ni adalah living incubator. Dan bila antibiotik tidak digunakan, maka mereka akan mengganda. Dan pada hari 10 sepatutnya kita habiskan rawatan antibiotik. Sepatutnya semua bakteria dah habis, tetapi kita berhenti katalah di sini. Bakteria yang masih hidup akan membina kerintangan terhadap antibiotik ataupun antibiotik resistant. Jadi inilah dilema medical practitioner, nak bagi ke tidak antibiotik. Okay? Dan juga 50% antibiotik yang diberikan adalah overuse. Every second antibiotic is erroneously prescribed for a viral infection. Pesakit itu datang sebab virus infection, tapi dia bagi. Okay? Of course lah dia sembuh sebab virus itu dah habis kos dia. Tapi bakteria masih ada.
Kemudian 20% lagi underuse. Dia makan, dia simpan. Esok demam lagi 2 bulan demam, ambil balik. Tetapi yang kita simpan tu macam makanan di lemau, kekuatan dia menjadi lemah. Bila kita ambil, dia tak cukup untuk membunuh bakteria. Okay? Dan kita lihat ada juga orang yang mengambil antibiotik dalam jangka masa yang lama dan mengakibatkan keracunan kepada tisu mereka. Ini adalah contoh prolonged use of tetracycline, Red Man syndrome. Ada bintik-bintik merah kalau kita ada sindrom ni. So, mungkin kita telah menggunakan antibiotik dengan lama, dan sindrom pada lidah. Okey, bagaimana antibiotik resisten berlaku? Pada peringkat haiwan ternakan, antibiotik diberi. Contohnya, pada haiwan yang terkena jangkitan penyakit, itu tak apa, tak mengapa. Tetapi bila dia nak jual ternakan dia, katakanlah minggu depan dia nak jual, diberikan antibiotik kepada ternakan itu. Dan diberi hanya sekadar untuk 2-3 hari saja. Dan antibiotik tersebut mempunyai residu. Dan tidak semua bakteria di dalam tubuh haiwan itu dibunuh, dan bakteria yang resisten akan survive dan start to. Jadi bila ternakan ini disembelih dan dagingnya dijual, di dalam daging itu terdapat residu antibiotik. Siapa yang makan residu antibiotik ni? Kita. Apabila kita memakan residu antibiotik, maka di dalam tubuh kita berlakulah satu lagi resisten tersebut. Ini adalah kerana antibiotik yang digunakan dalam peternakan haiwan juga sama juga dengan antibiotik yang digunakan pada manusia, ya. Dan juga ada juga praktis yang memberikan pelbagai jenis antibiotik kepada haiwan ternakan mereka. So, apa yang berlaku adalah najis tu dikumpul dan disebarkan ke tempat dimakan oleh haiwan lain, dan haiwan itu juga mempunyai resisten, bakteria yang resisten terhadap antibiotik, dan dia akan merebak, so on so forth. Dan akhirnya kita tak boleh dirawat oleh antibiotik lagi, disebabkan oleh semua bakteria itu telah pun bintang. Dalam hal ini WHO telah mensasarkan bahawa menjelang tahun 2050, jika keadaan ini tidak berubah, ya, jika bakteria terus menerus develop resistant, so dianggarkan pada tahun 2050 kematian disebabkan oleh antibiotik resistant akan menjangkau 4.7 juta orang di kawasan Asia kita, dan juga di kawasan Europe 390,000, di North America 317,000, di Latin America 392,000, di Afrika 4.15 juta orang. Jadi saya rasa kita tak perlu tunggu sampai 2050. Sekarang pun kita dah tengok pelbagai laporan di media-media yang menyatakan bahawa superbugs telah pun terhasil. Dan superbugs ini sangat resisten kepada semua jenis antibiotik yang ada. Sebab itulah kita perlu melihat kepada diri kita, pertahanan dalam tubuh kita sendiri. So, contohnya, di dalam tubuh kita, manusia dan juga haiwan, terdapat dua jenis immune system. Okay? Immune system yang pertama adalah innate immune system. Yang kedua adalah adaptive immune system. Innate ni maksud dia dah memang sedia ada. Kita lahir memang ada. Kecuali ada kecacatan congenital, lahir tak ada kulit. Contoh. Jadi kita tak adalah innate immune system. Innate immune system yang pertama adalah physical barrier. Contohnya, ini kita panggil first line of defense. Yang pertama adalah kulit, bulu-bulu, bulu roma, mucous membrane, mucus and chemical secretion, digestive enzyme dalam mulut, dan juga asid perut. Yang kedua adalah internal defense, second line of defense kita namakan, inflammatory response, complement proteins, phagocytic cells, natural killer cells, yang bertanggungjawab untuk memusnahkan toksin dan juga cancer cell ataupun sel-sel yang menyeleweng daripada sifat asalnya dalam tubuh kita. Dan third line of defense ini melibatkan adaptive immune system. Kita didedahkan lebih dahulu kepada bakteria, dan kemudian badan kita membentuk antibody. Okey, first line of defense, kita tengok
Semua orang ada ni. Bukan sebab dia menangis kerana sedih, tetapi mungkin kerana ada habuk masuk dalam mata. Dan apa mata akan react? Menghasilkan air mata yang mengandungi enzim lysozyme, okay, yang akan melisiskan bakteria. Jadi jangan salah sangka setiap kali kita tengok kawan kita sedang menangis, sebenarnya mungkin dia sedang memproses bakteria. Ya. Yang kedua adalah peluh. Saya diri kat atas ni pun berpeluh. Tapi peluh ini bagus kerana dia menghalang pelekatan bakteria kepada kulit. Dan serumin, atau orang Melayu panggil tahi telinga. Selalu orang kata kenapa nak kumpul tahi telinga banyak-banyak? Sebenarnya ada guna je. Kalau setiap hari kamu korek, apa yang berlaku? Ulat pun boleh masuk terus ke dalam telinga. Bertelur dan menetas dan menghasilkan cacing yang seperti ini. Okay. Dan juga mucus, sesama tu bagus. Alhamdulillah kamu ada ingus. Sebab apa? Dia boleh trap antigen daripada masuk terus ke dalam paru-paru. Okay. Dan juga saliva. Tapi dalam bilik ni tak ada yang hypersalivation seperti ini. Okay. Tapi ada satu mekanisme juga untuk menahan sebagai innate immunity. Dan juga kulit. Kulit ni sangat special. Kita ada kulit, tetapi masalah dia, ada orang suka sangat menggunakan bahan pembasuh pH 5.5 setiap hari basuh kulit dia. Buat apa basuh kulit? Nak buang bakteria, nak putihkan kulit. Tetapi sebenarnya di kulit kita ni ada mekanisme yang boleh menghalang pelekatan bakteria. Tapi janganlah biarkan tak mandi berhari-hari, bakteria akan lekat juga di situ. Sekiranya ada luka pada kulit, so apa yang akan terjadi adalah tindakan inflammatory reaction. Ini adalah second lines of defense, di mana sel-sel yang terlibat adalah phagocytic cell yang memakan bakteria itu. Ya. Dan sel-sel ini kebanyakannya adalah sel-sel phagocyte. Ya. Dan tindakan yang akan berlaku adalah bradykinin akan lepaskan enzim bradykinin menyebabkan pengembangan saluran darah. Bila saluran darah mengembang, apa yang berlaku adalah aliran darah akan menjadi perlahan, dan bila aliran darah menjadi perlahan, ia membenarkan proses depodesis berlaku, di mana sel-sel phagocyte akan keluar melalui liang epithelium dan pergi ke tempat jangkitan dan memusnahkan bakteria. Tapi virus, bila kita cakap dengan virus special sikit. Bila virus masuk ke dalam host sel ataupun sel kita, dia akan masuk ke dalam sel dan mula replicate. Bila dia replicate, dia akan musnahkan sel tersebut. Tapi pada waktu yang sama, sel kita akan mengeluarkan interferon untuk menghalang sel-sel lain daripada dijangkiti oleh virus. Itu adalah tindakan self-immune. Dan yang third line of defense ini adalah immune response, yang melibatkan immune response, di mana bila kita dedahkan antigen kepada manusia ataupun haiwan, ia akhirnya akan menghasilkan sel-sel antibody. Kali pertama kita dedahkan dia akan menghasilkan sel-sel antibody. Tetapi kali kedua bila kita dedahkan, sel-sel antibody itu akan mengganda dengan cepat dan memusnahkan antigen tersebut tanpa perlu menerusi proses yang panjang. Inilah sebabnya mengapa kita perlu menggunakan vaksin. Ini adalah diagram untuk menunjukkan dalam sel darah kita ada banyak inflammatory cell juga. Tapi ada juga profilaksis yang lain. Ada orang yang percaya bahawa mereka boleh kekal sihat dengan memakan probiotik, prebiotik dan juga vitamin. Tetapi specifically tak ada lagi penjelasan yang meyakinkan bagaimana probiotik bertindak di dalam tubuh kita. Belum ada lagi. Dan juga yang paling penting adalah improve host immune status to specific disease. Mana yang ini semua adalah untuk non-specific disease. Apa-apa saja penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteria, bolehlah kita makan probiotik dan prebiotik untuk meningkatkan immune status kita. Okey. Bila cakap tentang vaksin, so ada beberapa jenis vaksin. Di sini ada
vaksin kill ataupun attenuated vaccine, purified capsular extract vaccine, combined vaccine, autogenous vaccine, experimental anti-idiotype vaccine dan live vaccine. So dalam praktis kita, mentor saya di sini, so apa yang akan saya terangkan adalah inisiasi daripada projek yang diasaskan oleh mentor saya, iaitu kita menggunakan kill attenuated vaccine. Okey, kita ada animal model, kita ada disease model, iaitu pneumonic pasteuriosis. Yang penyakit ini memang lama ada. Dan sekiranya haiwan seperti kambing atau biri terkena jangkitan akut, dia akan bermula dengan hingus keluar. Kambing tak boleh lap hingus dia. So hingus dia akan ada di situ dan menyebabkan dia stres. So apabila dia stres, bakteria ini yang memang dah sedia ada dalam tubuhnya akan turun ke bawah dan pergi kepada paru-paru. Dan daripada paru-paru dia merembeskan toksin dan mengakibatkan paru-paru ini mengalami banyak pendarahan, hemorrhage, dan juga banyak pengumpulan cecair atau kita panggilkan fluid. Yang ini bila kita potong, kita akan lihat bahawa paru-paru ini kelihatan berat. Berat maksud dia filled with cecair. So banyak cecair, haiwan ini suka bernafas, akhirnya dia akan mati. Dan bila dia mati, selalunya kita akan jumpa Mannheimia hemolytica, bakteria ini. Dan kalau haiwan tersebut hidup, dia survive. If the animal survive, then they will go into chronic infection ataupun jangkitan berpanjangan. So chronic infection ni pula, walaupun dia hidup, tetapi dia mengalami satu siksaan yang teruk disebabkan oleh geseran yang berlaku, yang disebabkan oleh tindakan bakteria itu, menyebabkan lapisan, contohnya pada paru-paru dan juga pada jantung, menggeser kepada bahagian rangka bila dia bernafas. Jadi tak lancar. Kalau orang yang normal, dia lancar. Dan ini menyebabkan pemecahan saluran-saluran darah di bahagian thoracic cage ataupun thoracic cavity. Dan apa yang berlaku adalah pneumonia. Akhirnya pneumonia berlaku. Pneumonia ni adalah bila kita, contoh kalau kita ambil satu belon, okey, belon tu kita tiup, tetapi belon tu melekat dekat bahagian dalam. Jadi belon tu menguncup, melekat, dan kita tak boleh nak tarik balik kepada keadaan yang mengembung semula. Keadaan ini dinamakan pneumonia. Jadi yang ini adalah non-functional area. Maknanya dia tak boleh dipulihkan lagi. Dan kalau kita potong, masukkan dalam air, dia akan tenggelam. Selalunya paru-paru yang normal dia akan timbul bila kita masukkan ke dalam air. Dan ini keadaan pneumonia, kita boleh lihat. Keadaan ini mengakibatkan haiwan yang hidup tetapi mengalami keadaan ini akan berkurang hasil susu, hasil daging dan sebagainya. Disebabkan oleh dia terpaksa menanggung kesiksaan. Jadi sebab itulah kalau dah kena penyakit ini, selalunya orang identify ada ni, dia akan khal ataupun buang daripada ladang. So inilah kerja-kerja yang dilakukan. Selalunya kita menggunakan model tikus pada mulanya untuk melihat kesesuaian. Kita tak boleh ambil model kambing terus. Kita mesti cuba dulu kepada haiwan yang biasa digunakan di makmal. Dan dalam kajian yang dilaksanakan, kita dapati bahawa kalau kita spray 1 ml ke dalam rongga hidung dia, okey, pada tempoh 2 minggu, selang masa 2 minggu, dan kita bagi bakteria yang telah dibunuh, yang telah dimatikan menggunakan formalin. Formalin itu sangatlah rendah, dia punya dos dia. Dan ia dispray kepada lubang hidung kambing ataupun biri. So dia akan meningkatkan antibody. So ada 3 antibody selalu yang diukur. Yang pertama IgM, IgA, IgG. So kalau nak tahu apa dia, masuk kelas saya nanti. Dan kita gunakan spark dari rats sebagai model, dan kita lihat ini adalah pre-clinical trial. Saya rasa mentor saya Prof. Zambi memang ingat video ni. Ini kita prepare vaksin. Vaksin ini sangat mudah disediakan. 1 ml vaksin ini
sekiranya kita campur ke dalam 1 liter ataupun 1000 ml dapat spray 1000 ekor animal berbanding dengan vaksin yang ada di pasaran. Ya. Saya pun dah tak kenal dah siapa tu. Spray boleh menggunakan spray biasa, botol, tapi sekarang ni telah dikomersialkan. Jadi senang, bila haiwan tu dikumpulkan, dia ada tendensi untuk angkat kepala dia sebab nak dapatkan oksigen. So bila dia dongakkan kepala dia, kita pegang dagu dia dan spray 1 ml dan kita tanda. Ini kita laksanakan di 3 buah radang. Cuba tengok vaksin yang ada sekarang di pasaran. Macam mana kita nak suntik haiwan menggunakan subcutaneous ataupun di bawah kulit. Mesti ada orang yang terlatih pegang dia. Sebab apa? Kalau dia meronta, jarum tu akan termasuk ke tempat yang lain. Jadi kena tenangkan haiwan. Sabar. Boleh time berapa lama masa yang diambil untuk memvaksinate 1 ekor ternakan menggunakan kain ataupun suntikan. So dia nak suntik di situ. So assistant ni saya rasa tak boleh pakai. So dia akan gantikan assistant tu. Kita lihat betapa sukarnya mengendalikan ternakan. Ini hanyalah ternakan kecil yang berusia lebih daripada 5 bulan. Cuba bayangkan seekor seladang. Okey, telah jumpa tempat yang nak disuntik. Kulit yang sesuai. Bila kita suntik di bawah kulit, tak boleh kena pada otot. Kulit saja dan tak boleh tembus kepada kulit yang satu lagi. Vaksin tu akan keluar. Dan apa keburukan dia lagi? Kita menggunakan jarum dan juga syringe. Dekat mana kita letakkan jarum dan syringe ni? Di bekas yang sesuai. Tapi tidak di negara kita. Ia dilempar merata-rata dan dimakan oleh ternakan. Okey, kajian ini telah dilaksanakan selama 4 tahun. Dan hasilnya kalau kita tengok di sini, penyakit ini sebenarnya berlaku mengikut paras hujan. Yang berwarna pink ni adalah kadar hujan. Bila hujan tinggi, kadar kematian juga meningkat tinggi. Ini adalah sebelum kita vaksinkan dengan intranasal spray. Tetapi apabila kita mulakan proses pemvaksinan menggunakan vaksin intranasal ataupun mucosal immune system, kita induce menggunakan vaksin ini, apabila paras hujan meningkat, kematian menurun. Pada tahun yang kedua dan pada tahun yang ketiga juga kematian dapat dikekalkan bawah daripada 5 ekor. Bawah daripada 5 ekor. Kita kaji ni ke atas 2,000 ternakan pada 3 radang. Okey, sebenarnya kajian ini telah mendapat testimoni yang baik daripada Allahyarham Saudara Abdullah Faizal bin Muhammad yang baru-baru ini meninggal dunia. Beliau mengesahkan bahawa vaksin intranasal ini telah berjaya mengurangkan pneumonia pasteuriosis di ladang-ladang di Mardi. Bagaimana kita lihat bagaimana sistemik vaksin bertindak? So apabila kita suntik kali pertama, maksudnya kita memperkenalkan antigen kepada host, iaitu ternakan ataupun human. So apabila bakteria mula masuk, maka sistem pada systemic immune system akan mula menghasilkan antibody, sel-sel antibody. So apa yang akan berlaku adalah bakteria riliskan toksin dia, memusnahkan sel ataupun tisu-tisu perumah ataupun tisu-tisu paru-paru ternakan ataupun manusia. Dan pada waktu itu antibody mula datang untuk memusnahkan antigen-antigen tersebut dan menyingkirkan kesemua antigen tersebut daripada tubuh. Walau bagaimanapun keadaan ini tidak memulihkan tisu yang telah rosak disebabkan oleh jangkitan bakteria. Berbeza dengan mucosal immune system ataupun innate immunity ataupun mucosal immunity, kita spray di kawasan di mana bakteria dan juga membran tisu akan bertemu yang akan
dijajah oleh antigen. So dekat sini sudah ada satu protection, dan bila bakteria mula nak masuk, sistemik immune system pun menghasilkan antibody pada masa yang sama. Kita tak inject dia, tetapi kita dapati bahawa dia juga menghasilkan antibody terhadap semburan tadi. Dan apabila sel yang kita panggil secreting IgA ni menyingkirkan bakteria, maka sistemik immune system pun akan bertindak untuk mengawal keseluruhan tubuh haiwan atau manusia. Jadi inilah the beauty of mucosal immunity. Jadi apakah advantage of mucosal immunity? Yang pertama, they produce excessive mucus production, 50 mg per kilogram of body weight per 24 hours. Kita tak sedar, our body produce mucus every time, except when we are contacted with disease. Then specific transport into mucosal secretion. Buat apa mucosal secretion ni? Untuk memusnahkan dia, lysiskan bakteria. So mucus ini resistant kepada host protease. Dia akan merencat pelekatan bakteria kepada kawasan tersebut dan inhibit macromolecule adsorption. Maksud dia tidak akan menyebabkan berlakunya hypersensitivity kepada ternakan. Jadi tak ada hypersensitivity ataupun pengeluaran histamin. Dan juga disadvantage untuk sistemik vaksin yang menggunakan kaedah suntikan adalah time consuming. Tadi kita dah tengok berapa lama masa yang diambil untuk suntik seekor ternakan. Okay? Dan untuk 2000 haiwan akan mengambil masa 4 hingga 5 hari kalau tak ada haiwan yang pregnant. Sebab haiwan pregnant ni lagi susah nak handle. Jadi untuk kaedah intranasal tadi kita menyembuh 2000 ekor dalam masa setengah hari. Lebih pantas. Dan kalau kita menggunakan syringe dan needle pada systemic vaccination, dia akan berikan extra cost dan juga stressful bukan saja kepada animal tetapi juga kepada handler, dan menyebabkan lameness kepada 10%. Macam mana dia lameness? Bukan sebab injection. Kalau kita ambil jarum tu, kita suntik, kita cucuk dekat otot kita, tak rasa pun sebenarnya sebab jarum tu sangat tajam. Tetapi farmers kita, dia ada habit, dia gunakan jarum yang sama, cucuk 5-6 ekor lagi. So bila jarum tu tumpul, dia akan mengakibatkan kesakitan kepada haiwan dan juga akan transfer, bila kita keluarkan cucuk yang lain, akan transfer antigen daripada satu ke satu haiwan yang lain. Dan kalau kita lihat laporan daripada Malaysia, tak ada reduction in pneumonia in sheep tahun 1991 menggunakan systemic vaccination. Dan Massey University Epicenter di New Zealand menyatakan bahawa systemic vaccination does not reduce pneumonia in lamb. Jadi systemic vaccine versus mucosal vaccine ataupun mucosal immunity, dia tidak painful, tidak menyebabkan ketimpangan sementara, tidak menggunakan syringe dan needle, mudah untuk restrain, tidak stres ataupun tidak memberikan tekanan kepada orang yang memegangnya, dan tidak memerlukan proper training. Dan soalan selanjutnya adalah berapa lama antibody mucosal ni boleh bertahan? So berapa cepat haiwan ini boleh disuntik, boleh dispray? Adakah lahir je boleh spray? Kalau suntikan sistemik, kita kena tunggu hingga dia cerai susu. Sebab apa? Kalau dia belum cerai susu, dalam susu tu ada antibody daripada ibu. So kalau kita suntik vaksin pada waktu itu, antibody itu akan neutralize. Dia tidak meningkatkan level of antibody, tetapi dia akan memusnahkan antibody yang ada spesifik kepada penyakit tersebut. Bolehkah ia di-apply kepada semua animal? Ini perlukan kajian yang panjang sebab pathogenesis ataupun cara sesuatu penyakit itu terhasil yang disebabkan antigen berbeza daripada satu pendekatan ke pendekatan yang lain. Ada yang menerusi kaedah pernafasan, ada menerusi luka, ada menerusi makanan dan sebagainya. Jadi ada perbezaan. So adakah kita perlukan adjuvant? Dan kita mula menggunakan Pastorella maltosida untuk mendapatkan jawapan. So apa jawapan yang kita ada? Kita buat di Kemaman.
Tengok budak kecil pun boleh. Tak perlukan orang dewasa pun untuk memegang haiwan untuk sembuh 1 ml dekat dalam hidung dia. So kita tumpukan kepada haiwan yang berusia 1 bulan, 3 bulan dan 5 bulan. Ini Dr. Subik Assaw, dulu student saya, dan juga Amy Nosariza yang tak balik. Dan kita melaksanakan program ini selama beberapa bulan di Terengganu, dan kita lihat cantik kan paru-paru tu, tak ada pun pneumonia. Dan kita tengok, di sini kita ambil juga, sebab bila kita kata mucosal immunity, dia mucosal immunity dia bukan melibatkan pada hidung saja, dia melibatkan membran mucus yang berada di tempat lain. Contohnya dalam usus, dalam vagina, dalam anus, itu adalah mucosal immune system. So kita ambil juga sampel daripada usus, dan juga kita ambil juga sampel daripada paru-paru. Itu bunyi kambing lain, bukan bunyi kambing. So kita mengukur paras antibodi yang terdapat dalam paru-paru itu, menggunakan teknik ELISA. Dan pada paru-paru, pada bahagian bronchus, kita dapati ada pembentukan bronchus associated lymphoid tissue. Lymphoid tissue yang berada berdekatan dengan membrane surface. Ini pada usus, ada juga pada, ini pada paru-paru, ada juga pada usus. Dan tindakan ini, bronchial associated lymphoid tissue ni akan melindungi colonization of bacteria daripada dinding bronchus, dan juga menghasilkan antibody against that Pasteurella multocida. So ini kita tengok dia punya besar itu sampai menolak tisu pada bronchus. Okey. Di sini kalau kita lihat mean titer antibody, maksud dia level of antibody pada haiwan berumur 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan. Kita tengok IgA tinggi. IgA tinggi pada 3 bulan dan IgA tinggi pada 5 bulan. Dan bila kita pakai vaccination, dia meningkat pada haiwan yang berumur 3 bulan. Jadi kita menyarankan haiwan yang berusia 2 bulan boleh dispray untuk mendapatkan antibody protection, berbanding dengan haiwan yang memerlukan suntikan mungkin mengambil masa umurnya 4 hingga 5 bulan. Okey, untuk adjuvant sebenarnya laut kita banyak resources untuk future medicine, kita pun tahu. Dan especially dekat laut di kawasan kita ni, di kawasan Asia, Asia Tenggara especially. So ada banyak sumber, dan kita dapati bahawa adjuvant ini, memang orang mengetahui bahawa adjuvant ini boleh meningkatkan respon antibody terhadap vaksin yang diberikan. So kita baca banyak dan kita tengok ada lipopolysaccharide dan juga exotoxin pernah digunakan. Tetapi dalam perbincangan kita menggunakan exopolysaccharide instead of lipopolysaccharide. So exopolysaccharide ni kita dapatkan daripada lactobacillus dan juga daripada mikroalgae yang terkini. So kajian ni dimulakan 3 tahun yang lepas, dan kita telah pun karakteris EPS ni. EPS ni boleh menggandakan bilangan macrophage, menggandakan macrophage instead of toxic, tapi dia lebih baik sebagai adjuvant. Dan kalau kita tengok struktur dia, struktur ni telah dipublish di merata tempat tentang adjuvant ini. Ini adjuvant yang kita hasilkan di UMT. Dan adjuvant ni bila kita campurkan dengan normal saline, dia akan lebih orang kata macam well mixed, dan dia boleh encapsulate seed ataupun bakteria. Dan kita dapati bahawa BALT dan juga lymphocyte numbers
meningkat bila kita gunakan adjuvant tersebut berbanding dengan vaksin yang tanpa adjuvant. Dan level of antibody juga meningkat pada vaksin yang menggunakan adjuvant exopolysaccharide. Okey, itu haiwan yang lebih kurang sama dengan kita. Bagaimana pula dengan haiwan ini? Bagaimana mereka mempertahankan diri? Adakah mereka mempunyai antibody? Adakah insek ataupun serangga jatuh sakit? Pernah tengok nyamuk sakit? Ataupun lalat sakit? Ataupun adakah bakteria atau virus juga infect lalat? Adakah kalau mereka berpenyakit, boleh tak kita sembuhkan dengan antibiotik ke, dengan vaksin ke? Can they be vaccinated? So, kita ambil contohlah, semut. The ants groom themselves more than almost any other type of animal known. So, dia asyik grooming dia. So, makna dia singkirkan benda-benda yang tak perlu daripada tubuh dia. Dan dia mengeluarkan chemical secretion daripada saliva dia dan external gland, dan ia adalah powerful antimicrobial pada semut. Lepas ni, tapi saya minta janganlah pergi kejar semut lepas ni untuk buat kajian tu, sebab semut pun nak hidup juga, ya. Okey, kita juga membaca tentang heat shock protein. Heat shock protein ni adalah protein heat shock protein gene ni induced and modulated in insects in response to environmental input, sama ada abiotic stress ataupun biotic stress. Jadi bila dia mengalami kedua-dua keadaan stres ni, dia akan induce, gene dia akan induce HSP70. So HSP ni adalah class functionally related to protein involved in folding and unfolding of other proteins. Jadi bila dia folding and unfolding, macam mana protein folding and unfolding? Sebab ada tindakan haba. Contoh apa protein yang kita dedahkan pada haba, dia akan menghasilkan protein yang lain. Telur ayam, contoh, kita panaskan, goreng, dia bertukar bentuk jadi telur goreng. Tapi bila dia sejuk, dia bertukar jadi telur mentah balik. Tak. Kalau susu pun protein. Bila kita dedahkan pada haba, bila dia sejuk, dia jadi susu balik kan. Dia akan berlaku folding and unfolding, dia punya protein tu. Okey, ada banyak HSP selain daripada HSP70. So kita berbincang. Okey, ini yang Datuk Noraini tadi bagi tahu beberapa tahun yang lepas, satu mesyuarat di NOD, Profesor Datuk Noraini menyatakan bahawa terdapat masalah di Kota Marudu, di area ni. Sangat cantik kawasan ni untuk kegiatan hatchery. Dan di situ terdapat 5 stesen yang menghasilkan kupang. So ini daripada GPS satellite. Ini. So sewaktu kami tiba, kebanyakannya telah pun deserted, telah ditinggalkan. Tapi masih ada kupang-kupang yang ada terdapat di situ menggunakan wild catch dan string line punya sistem. So ini dia bibit. Kat sana orang panggil bibit, saya ingatkan bibit. Bila dia kata bibit tu, saya fikirkan bibit Indonesia. Tapi sebenarnya bibit adalah seed ataupun benih, ya. So benih ni besar ini aja, tak boleh besar. Dan bila kita buka, sangat dehydrated, ya, dalam dia. So macam ni saya rasa orang tak sanggup nak makan, ya. Dan juga dia merah menyala macam ni. So apa yang kita buat adalah kita ambil hemolymph daripada adductor muscle, dan kita tengok, kita bandingkan, memang bibit tu memang kecil lah. Dan kita kaji sama ada HSP70 boleh tak protect dia against unspecific antigen. So kajian ini menggunakan thermal stress. Kita gunakan thermal stress, dan kita adakan perbincangan bersama kumpulan Associate Professor Dr. Yong Yik Sang dengan tim dia, bagaimana kita boleh melaksanakan eksperimen ini, dan kita mendapat nasihat yang baik, dan kita berjaya induce HSP70 protein gene. Dan protein ini berguna, ini dia kaedah dia. Jadi preliminary finding suggesting that HSP70 could play a role in immunity of pernah viridis. So the next step is to test whether we can do this experiment in the field itself.
which I cannot do this because of terlampau terikat dengan banyak kerja pentadbiran. Tapi saya percaya klik saya yang lain mungkin telah pun menyatakan minat untuk menjalankan field experiment. Sama ada kita boleh menggunakan kaedah ini untuk menghalang jangkitan patogen kepada green muscle. So future direction, kita kena tengok global threat of biological weapon. Ini adalah act of bioterrorism. So semua orang takut benda ni. Dia kata bioterrorism is a weapon for a poor man. Sebenarnya tak. Dia adalah weapon for a rich man, sebab kamu tak boleh hasilkan toksik dalam sekitaran yang biasa. Orang yang hasil tu akan mati tersedut toksin tersebut. Jadi mesti ada satu makmal, mungkin level P3 yang sangat canggih untuk mengawal. Dan not easy to produce vaccine on modified pathogen. Kalau ada orang modified pathogen tu spread, so kita tak boleh hasilkan vaksin dengan cepat sebab dia telah modified gene pathogen tersebut. Dan ambil masa mungkin 5-6 bulan untuk menghasilkan vaksin kerana kita perlu test dulu. Kemudian long time to produce vaccine against specific pathogen. Jadi kita lihat innate immunity ni, particularly mucosal immunity, boleh digunakan oleh kita untuk protect diri kita daripada jangkitan yang tidak spesifik. Dalam perjalanan pendidikan kami telah memenangi beberapa pingat. Ini daripada kerajaan Rusia untuk vaksin Pasteurella maltosida, dan ini adalah daripada ITEX untuk HS dust lyophilized vaccine. So ini menggunakan semburan debu, bukannya semburan air. Dan kita juga memenangi pingat emas di IMPEX pada tahun 2005 di Pittsburgh, USA. Dan juga patent rights untuk vaksin yang dikongsi bersama dengan UPM. Dan juga kita telah pun mendapat certificate of free sales untuk menjual vaksin ini di dalam negara daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dan produk ini juga telah memenangi sebagaimana yang dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor tadi, harta internet negara yang pertama pada 2006. Diberikan oleh timbalan Perdana Menteri pada waktu itu, atau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sekarang. Dan vaksin ini telah menyertai beberapa pameran. Dan sebelum saya menutup pembintangan saya pada pagi ini, ada beberapa acknowledgement yang perlu saya nyatakan di sini. Kebanyakannya tak ada sebab terpaksa pergi pembintangan di MSAB dan membawa student keluar dan sebagainya. Walaupun inilah orang-orang bekas pelajar saya yang terlibat dalam kerjaan-kerjaan ini, Dr. Yossi Andriani, Dr. Omaima Harun, Suvik Asau, Dr. Laif Razak, Dr. Siti Notahirah Jaafar, Dr. Ina Salwani, Dr. Vijendran, Dr. Sao Popo, Amy Nusaliza, Dr. Jasnizat Saidin, Dr. Mitun Sukumaran, Dr. Kin Miat New, Dr. belum lagi doktor akan datang, Encik Tirukanten Chandra Segaran, dan juga Encik Julius Yong Pusiong, dan juga Zulhemi. Dan pada pelajar undergrad saya yang dah graduate ada 180 orang dengan final year project mereka, dan tahun ni saya dapat lagi 5 orang. Dan juga kepada semua guru-guru saya yang telah mendidik saya di MUA Johor, Profesor Dr. Muhammad Zanwi Saad, lecturer saya, mentor dan juga sahabat. Profesor Datuk Dr. Azmi Muhammad Lila, TNC Pendidikan dan Inovasi, UPM, dan Profesor Dr. Daud Ishraf, keduanya adalah co-supervisor saya. Semua pensyarah saya di UPM, Dr. Siti Zahra Abdullah, dulunya di Nafish, Allahyarham Dr. Abdullah Faizal di Mardi, staf makmal di Fakulti Perubatan Veterina, Cik Muhammad Jamil Samad, Cik Zainuddin Ibrahim, Cik Kamal, dan juga klik saya di Terengganu yang sama-sama menjalankan kajian berkaitan dengan immune system, iaitu Dr. Yong Yik Sang, Dr. Kesavan, Dr. Khadijah Adis, Dr. Khairul, Dr. Syafiq Lola, Dr. Muhammad Nizam Lani, Dr. Sandra, Dr. Julian Ansangan, Associate Professor Dr. Hi Siang, Dr. Muhammad Danish Daniel, Dr. Muthafa Al-Adawi, Dr. Helena Katun, dan semua yang saya tak boleh senaraikan di sini. Yang saya tak boleh senaraikan tu ada saya senaraikan dalam hati saya.
Dan juga penghargaan kepada kesemua rektor dan naib chancellor KUSTEM dan UMT yang pada saya telah pun memberikan sokongan yang sangat tinggi untuk bergerak maju dalam bidang pendidikan ini. Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhyiddin Mohamed Dahan, Profesor Emeritus Datuk Dr. Sulaiman Muhammad Yassin, Profesor Datuk Dr. Aziz Draman bersama-sama saya ke Quebec University di kampus Rimouski berjumpa dengan Regent Tremblay, dan kebetulan anjing kepunyaan Regent Tremblay sangat jinak dan mahu bermain-main dengan Datuk Aziz Draman pada waktu itu tapi dia asyik nak lari. Dan Profesor Datuk Dr. Ibrahim Komo, Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mokhtar, Profesor Dr. Hamdan Suhaimi. Orang ni, Profesor Hamdan ni yang pertama sekali waktu saya register di FSSI, dia luluskan untuk saya beli kamera. Dengan kamera itulah saya jalankan banyak kerja-kerja berkaitan dengan penyelidikan Kacik Fatimah dan sebagainya. Dan bekas dekan saya juga Profesor Dr. Azmi Ambak, Profesor Emeritus sekarang ni, tinggal kat itu. Profesor Dr. Awang Soh Mamat, dia yang mula menyambut saya sewaktu saya mendaftar pada 23 November 1998 di sini di UPM Terengganu. Profesor Emeritus Dr. Muhammad Azhar Syazili, Cik Muhammad Embong, Puan Kartini, Puan Zarina, Cik Razali Salam dan semua ahli akademik dan staf yang sama-sama membantu dan menyokong perkembangan pendidikan sama ada di UPM, UPMT, KUSTEM dan UMT. Dan juga pendana yang telah membiayai kebanyakan pendidikan yang saya buat daripada MOHI, MOSTI, NOD, Malaysian Biotech, J Biotech dan syarikat-syarikat, dan juga tempat di mana saya mempertajamkan kemahiran pendidikan saya di Chona National University, Profesor Nam Yong Pak, Soka University, Profesor Toda, Tatsuki Toda, UBS France, Profesor Nathalie Bourguignon, University of Quebec, Regent Tremblay dan World Oyster Laboratory di Tokyo. Dan khusus kepada dua insan ini, saya amat berhutang budi kepada mereka berdua. Dan inilah racun dan penawar hati saya. Bersama-sama di saat saya gembira, di saat saya berduka, inilah dia, insan yang bersama-sama. Dan insya-Allah kita akan teruskan lagi. Inilah final remark daripada saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "There is no disease Allah has created except He has created its remedy." Jadi maksud dia, pulanglah pada kita untuk mencarinya, remedi ini. Dia bukan wujud dalam bentuk vaksin, dia bukan wujud dalam bentuk antibiotik, mungkin dia wujud dalam bentuk yang kita sendiri tak sangka. Jadi teruskan usaha untuk mencari penawar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.